Tak boleh. Dia tak boleh. Benda dah undang-undang, kita akan mengajar dia untuk buat tak betul. Cumanya orang macam tu kalau dalam hudud dia, kalau dia memang betul-betul terdesak, tak ada lah kena potong tangan. Dia tak ada sampai kena potong tangan. Boleh dibincangkan lagi sebab amul maja'ah kan, dia panggil masa tu orang semua tak ada kerja, duit tak cukup, susah hidup. Tu dia lain kes. Itu hakim yang akan tentukan. Tapi kita, tanggungjawab kita mesti kena hantar ke balai polis, tangkap juga. Sama juga macam kita dah ambil anak angkat, dah terlebih daripada umur dia, nak tak nak kita kena ikut. Itu arahan Allah Ta'ala. Tak boleh. Ramai yang tanya, ustaz saya nak buat ni macam mana ni, saya kesian ustaz, tak boleh lah ustaz, saya dah tidur dengan dia lama, daripada kecil saya peluk dia. Takkan tiba-tiba umur 12 tahun saya dah balik saya tak nak peluk. Ni baru ni ada seorang doktor perubatan HUKM, dia ambil anak angkat. Dia ada anak, dia kahwin tapi tak ada anak, suami isteri. Jadi ambil anak angkat. Bila ambil anak angkat, dah dewasa baru tahu yang anak tu bukan mahram dia. Sebab dia silap faham. Dia kata dia belajar dulu. Saya tak tahu siapa ajar dia. Dia kata dia belajar dulu, kalau kita bela daripada kecil, kita yang bagi susu kat dia, kita yang bagi makan kat dia, kita yang tidur dengan dia kecil, maka budak itu akan jadi anak kita. Macam anak kita, kita layan macam biasa. Sebab tak ada nafsu. Saya pun tak tahu dia belajar kat mana. Dia kata saya yang bagi susu. Saya kata susu dada kat doktor. Tak, susu botol. Susu botol tak jadi. Dia mesti kena susu doktor. Mungkin ustaz tu cakap kita bagi susu, bermaksud ibu angkat tu bagi susu dia. Baru jadi anak susuan. Tu sebab kena plan betul-betul. Isteri saya memang dia tak boleh nak bagi susu sebab dia tak jadi. Kena ada plan B. Plan B apa? Bagi anak saudara ataupun anak saudara ataupun adik kita ke. Tengok dia kena bersilang. Contoh kalau anak tu anak angkat perempuan, maka dia kena bagi kepada yang lelaki punya keluarga. Ada juga yang minta tanya saya kemarin. Dia WhatsApp saya, kawan kenalan. Dia salah buat. Dia ambil anak tu anak perempuan. Anak angkat perempuan. Dia pergi ambil anak angkat perempuan ni. Maknanya sekarang ni isu dia, anak perempuan ni dengan bapa dia ni, dengan suami dia. So patutnya apa dia buat? Dia pergi ke keluarga suami. Tu yang terbaik. Tapi tak. Dia pergi hantar dekat anak saudara dia. Anak saudara perempuan ni. Dia pergi bagi anak saudara tu yang menyusukan. Dah jauh sangat tu. Jauh sangat. Sebab anak saudara tu macam isteri saya punya anak saudara, dengan saya boleh sentuh tak? Boleh tak sentuh? Anak saudara isteri saya. Ni lama tak kuliah jadi pening. Nah, anak saudara isteri saya dengan anak saudara isteri saya tak boleh sebab kami ni dia panggil bapa saudara nasab. Saya ni jadi ada nasab dengan budak, ada hubungan dengan budak tu sebab isteri saya. So saya tak boleh sentuh dia pun. Aurat dia dengan saya aurat. Dia tak boleh buka aurat, dia tak boleh buka tudung, dia tak boleh berdudukan dengan saya. Anak saudara tu bukan anak saudara betul. Dia panggil anak saudara, kalau Kelantan panggil apa? Anak saudara nasab. Bukan nasab. Dia panggil orang Kelantan apa? Sabit. Orang anak saudara sabit dia panggil. Disabitkan budak itu dengan kita kerana isteri kita. Bila tidak ada isteri kita tu, tak ada lah budak tu. Maknanya kalau katakan isteri kita dah tak ada, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati, boleh tak saya nak kahwin dengan anak saudara saya tu? Anak saudara isteri saya tu? Boleh kan? Dia dah silap. Dia pergi bagi anak angkat dia ni kepada anak saudara dia yang baru bersalin, menyusu. Lepas tu dia dah, umur budak tu dah masuk 2 tahun setengah, baru tanya saya, kata ni anak, alhamdulillah, ni anak saya ni, anak angkat ni Ustaz. Oh ya ke? Anak angkat. Lepas tu, tapi alhamdulillah saya buat semua hukum-hukum tu. Oh ya, alhamdulillah.
nyusu dengan anak saudara ni suami. Tak, anak saudara saya. Macam mana tu? Jadi dia dengan awak je lah. Dia akan jadi anak saudara susu. Tapi dengan suami tak. Jadi maknanya jadi masalah. Sebab dia kena pergi ke situ, dia kena silang. Tu dia kena tahu bab-bab ni dia kena kaitan dengan hukum. Tu sebab macam sekarang ni ada orang kalau pergi sekolah tu dia sambungkan nama anak-anak kan. Itu semua tu kena ambil perhatian sikit lah. Lebih selamat kalau ikutkan hukum bin terus bapak tu. Muhammad bin Abdullah tu kalau tak ada bapak. Kalau dia ada bapak, memang bapak betul. Abdullah tu anak zina. Anak hasil zina bin Abdullah bin Abdurrahman. Tapi ni memang ada bapak. Bapak dia apa? Haryanto. Bukan Ustaz Haryanto. Anak dia Haryanto. Jadi Muhammad bin Haryanto. Tak, Muhammad bin Haryanto. Orang pun tanya kat sekolah, kenapa nama bapak kau lain? Yang bapak ni, yang bawa ni bapak Muhammad Izhar. Kenapa kau bin Haryanto, kau panggil Ustaz Izhar tu Ustaz, apa ni bapak? Sebab dia anak angkat. Dah, selesai masalah. Kita pula culture kan budak-budak kita ni di tu bila anak angkat ni ataupun anak bin Abdullah bin Abdurrahman bin yang orang kata apa yang tidak ada ni kan, yang bukan bapa asal ni, terus kita kata anak zina. Itu jadi budak-budak jadi malu. Sebab kita kena pesan tuan-tuan dan puan, jangan bagi tahu anak-anak kita, pesan anak-anak kita jangan kalau ada anak bin Abdullah ke bin Abdurrahman ke, jangan pertikai banyak, diam sudah. Kalau dia kata dia tak ada bapa, yang datang tu bapa lain, dah cakap ke anak kita jangan tanya banyak-banyak. Sebab budak malu. Itu yang sampai bincang, ada sebahagian mufti minta nak binkan anak itu kepada bapa biologi. Tapi kita tak lepas kat Malaysia. Sebab kalau boleh ni tu habis orang pakai. Jadi masalah besar lah. Masalah besar. Bagi saya masalah besar. Tapi kalau sebahagian daripada geng-geng orientalis apa nama dia tak mau lah. Orientalis pula apa? Sisters in Islam punya geng kan. Liberal ni tak nak. Dia kata apa benda? Bapak mak perempuan dengan lelaki tu berzina, anak ni lahir. Kenapa nak hukum budak? Kita tak hukum budak tu pun. Kita nak pastikan nasab dia selamat. Itu je. Tu kena faham. Ya, tuan-tuan puan. Seterusnya la taqtulu auladakum. Seterusnya hukum membunuh anak. Membunuh anak ni ada dua. Pertama bunuh yang hidup. Yang hidup-hidup ni memang confirm lah jenayah besar. Termasuk menggugurkan kandungan. Gugur kandungan bukan benda yang boleh main-main. Kalau doktor perubatan, dia orang akan cek. Kalau di HUKM tu, pakar-pakar sakit puan, dia akan cek sampai confirm 2, 3, 4 kali cek. Ini betul-betul ke dia kandungan dah gugur ataupun memang belum gugur. Sebab ada kes pergi klinik ni dekat sini juga lah, ada klinik orang pergi 8 minggu dia 8 minggu ke dekat 10 minggu lah lebih kurang. Dia pergi 10 minggu pergi cek ultrasound tu, tengok tu adalah alat yang digunakan oleh doktor kan, tengok ada kantung tapi tak ada jantung. Ini dah gugur dah ni, dia kata. Boleh kita tetapkan masa, kita buat pembedahan terus, kita cuci rahim. Yang perempuan ni kata okeylah, suami isteri kata Allah tak ada rezeki lah, kita 10 minggu tunggu tengok tak ada. Lepas tu dah kebetulan pula doktor tu tak free. Nak buat bersihkan rahim ni, doktor tu tak free, doktor tu bagi tarikh lain. Tak apalah kalau begitu, sementara nak tunggu tarikh lain tu dia pergi balik dulu. Bila pergi balik kawan dia dekat sini kata you pergi kat HUKM lah, pergi cek kawan kita, mungkin kat sana boleh buat tu, free je kerajaannya kan. Pergilah dia orang tu, pergi cek, dia pun tu bagi tahu doktor kata nak bersihkan rahim. Doktor kata betul nak betul rahim, awak tahu mana awak dah gugur? Saya pergi klinik tu kata gugur nak cuci, tapi doktor tak ada masa pula. Tak apa kita buat cek balik. Doktor pakar dekat HUKM dia pun cek balik. Tengok ke atas pakai dia punya alat tu, atas tak nampak, memang tak ada denyuman jantung. Dia masuk ke bawah, dia ada satu alat kedua, dia cek ke bawah pula. Bila cek ke bawah, tengok elok-elok kecil. La ilaha illallah, budak tu hidup gitu tuan. Elok-elok lahir tuan-tuan tahu jadi apa? Kembar 2. Tu jangan main-main. Doktor tu bagi tahu, doktor cakap dia kawan saya,
prof dah sekarang. Dia kata, "Ustaz, saya bab ni memang saya jaga. Sebab kadang-kadang ada orang datang sengaja nak guru. Tak boleh. Haram hukum dia. Ada orang dia nak guru sebab apa? Berzina. Itu isu dia. Ada kawan saya, doktor juga. Dia dulu pernah di Kajang, di hospital Kajang. Dia kata satu hari dia kata tak kurang 4 pasangan datang nak gugurkan kandungan. Hospital Kajang. Baru lagi. Doktor tanya kenapa? Tak nak. Kami tak kahwin lagi. Satu hari tak kurang 4. Saya kata Masya Allah. Maknanya berzina ni ramai. Itu sebabnya pintu-pintu zina ni kena tutup. Dia tak boleh dah, tuan-tuan perempuan. Sebab sekarang tadi pun ada wartawan telefon tanya macam mana nak buat sekarang ni isu macam contoh hotel-hotel perlu ke patuh syariah, kemudian perlu ke apa nama tu apa yang skrin besar tu orang tengok sinema perlu tak sinema itu ada kat Malaysia? Saya kata tak salah. Sinema tu boleh buka tapi dengan syarat. Apakah filem yang nak tu? Baru ni ada satu produksi filem. Dia nak buat satu filem. Dia minta nasihat ustaz-ustaz dan dia nak libatkan ustaz-ustaz juga. Macam Ustaz Azhar Idrus kan ada satu filem dia masuk. Okeylah. Yang ni dia nak libatkan beberapa orang ustaz dan dia minta saya jadi penasihat syariah. Saya kata baguslah minta saya jadi pensyariat. Tapi bila dia nak buat filem dia ni semua meletup-letup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok TV3 tu banyak dia punya filem. Banyak drama-drama dia memang meletup-letup. Jutawan lah orang ni. Dia kata aku nak buat filem cerita hantu ni. Dia kata ustaz, saya nak buat cerita hantu. Tapi saya kata cerita hantu ni banyak khurafat. Itu sebab tak lepas. Orang pun tak nak tengok. Mengarut sangat tengok hantu terbang. Haji pernah tengok hantu terbang? Pernah tengok pocong? Pernah? Bila? Haji mamai masa tu kan. Memanglah benda tu ada. Tapi janganlah buat cerita hok pelik-pelik macam terbang, hantu pontianak. Ada benda tu sebab tu makhluk kan. Tapi kalau kita cerita, jadikan cerita macam orang kata mengarut nanti kan anak kita jadi takut. Tu imam jadi takut nak datang subuh. Dah nampak benda tu kan. Saya kata dah. Sekarang ni buat yang dekat dengan masyarakat. Kenapa munafik satu tu meletup? Sebab dia mencerita apa yang dekat dengan masyarakat. Apa dia? Sihir. Tak, sihir memang wujud. Nabi pun bagi tahu sihir tu ada. Dan benda tu sampai hari ni pun ada. Sihir naik pangkat ada. Ada kawan saya naik pangkat, cepat sangat naik pangkat. Tak boleh masuk bilik, panas. Masuk panas, balik. Tak boleh. Panas dia kata. Dia punya panas tu tak tahulah lah kali pergilah orang Darul Shifa pergi memang. Orang Darul Shifa kata masuk bilik tu naik bulu roma semua ni. Buat. Okey sekejap. Lepas tu jadi balik. Ni tukar bilik. Ada balik bilik tu. Mula-mula okey. 5 bulan, 6 bulan pertama. Lepas tu ada balik. Maksudnya orang kata, ini benda-benda ni, ujian ni datang daripada orang terdekat ni. Dia masuk, dia letak je. Sihir kan. Saya kata buat cerita macam tu, yang dekat. Antaranya sihir keturunan, sihir naik pangkat. Adalah 5 sihir. Dia kata, bagus kata Ustaz. Tapi kena ada penasihat betul-betul lah yang baca doa tu, mesti orang betul-betul baca doa. Doa tu mestilah daripada Quran dan Sunnah. Bukannya dia mula-mula nak buat apa dia. Ada dia tunjuk, dia bagi tahu. Wahai jembalang tanah, jembalang apa benda jembalang dia kata ni. Mengarut. Lepas tu tulis kat belakang tu penasihat syariah Dr. Izhar buat malu UKM dia kata. Dosa mengarut-ngarut. Mana ada jembalang-jembalang jin, tanah jin apa semua. Dia mula dengan bismillah 7 dia kata. Dah mengarut-ngarut dah kata. Dan sekarang ni biar yang jadi ustaz tu ustaz betul. Barulah jadi orang Darul Shifa ke kan. Macam Samsul Yusof, dia pergi belajar. Dia ambil hak Datuk Harun dia tu, dia baca, dia hafal. Dia sendiri belajar tak makhraj, dia belajar dengan ustaz tu, baru dia boleh baca sendiri. Kalau ada semua artis ni tu okey lah. Tapi bukan semua macam tu. Kan baca ain sin qaf kan, baca asaqa. Alif lam mim alama jadi barak ni. Tak boleh, dia kena mesti. Barulah dia okey, saya kata okey. Syarat yang kedua saya kata kena ustaz-ustaz yang pandai baca. Yang kedua saya kata mesti pelakon semua tutup aurat. Allah dia kata berat dia kata. Macam mana ni hantu tutup aurat dia kata. Saya kata nak tak nak orang yang kena sihir ke orang yang dia kena rasuk mesti pakai tudung. Kalau tidak saya takkan jadi penasihat syariah. Nanti malu saya, malu UKM.
Oh, hak tu minta maaf tadi. Saya tak boleh nak ikut sangat. Kalau tak ikut tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Bukan awak nak saya, bukan saya nak awak. Nah. Lepas 2 hari dia telefon. Setelah saya mesyuarat dengan semua orang-orang dia punya syarikat dia, semua setuju. Tapi masa kami kata setuju tu, kami semua dalam meeting tu semua naik bulu roma. Saya kata apa benda korang ni kata. Nak setuju yang halal yang Islam suruh naik bulu roma. Bukan aku suruh terjun laut, bukan suruh terjun bangunan. Ni kita nak buat yang Islam suruh. Cubalah tampilkan pelakon-pelakon. Sekarang ni pelakon-pelakon kan, seksi-seksi buat apa? Kita nak bagi anak kita tengok cerita pun takut. Allah, seksi tu tak payah kan. Baju kata, yang pelik ni baju dia orang ni tuan-tuan, tak cukup kain tapi mahal. Pelik. Han jangan gelak. Han tengok tak tutup mata. Oh, sungguh. Sebab dia punya tak tahu culture ni kena ubah lah. Nak jadi artis mesti seksi. Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab ada dah beberapa bukti. TV3 ada buat, Astro ada buat. Drama yang tutup aurat penuh semua mencecah juta-juta tuan-tuan tengok. Tapi bila buat filem ada buka aurat je, tak sampai juta orang tengok. Maksudnya apa? Maksudnya orang nak bagi tengok anak-anak ni semua yang tutup aurat. Seksi-seksi tak nak. Ini sampai nampak bra, buka bra, tutup bra. Allahu Akbar. Betul. Saya tak tengok orang cerita. Tak betul bila kita nak jadi penasihat kan. Sebab kita nak, kalau boleh benda-benda tu, saya minta Fakulti Bina Islam, antara kita lantik Datuk Rosyamno dengan Yusof Haslam. Jadi penasihat juga, bukan penasihat, dia akan jadi agensi punya hubungan. Kan kita punya ustaz-ustaz semua selalu duk komen, oh drama ni tak patuh syariah. Kan? Filem ni tak ikut syariat. Saya kata kita duk cakap je. Sekarang ni masuk dalam industri macam Abid Liu buat tu. Nah, turun ke padang tengok. Ni kita duk cakap, oh drama ni tak patut syariah. Ini haram, berdosa. Siapa bagi nasihat kat dia orang? Kena pergi masuk. Pergi masuk, kita tanggil dia orang. Okey, boleh tak ambil saya punya student daripada Fakulti Islam pergi dekat Suhan sebagai contoh. Suhan Datuk Rosyamno punya. Drama-drama dia boleh buat kerja editing, tengok, check and balance syariat tak syariat. Lepas tu yang Yusof Haslam punya pun pergi juga. Jadi dia orang bolehlah terlibat dengan industri. Cumanya jangan pulakan dia orang yang sesat. Risau juga saya. Oh, budak ni pun masuk jadi artis letih je. Jadi lupa terus. Dia pula dia over daripada daripada Fatah Amin tuan-tuan. Masalah juga tu. Tu sebabnya benda ni bermula daripada mana? Daripada hiburan. Oleh sebab itu menggugurkan kandungan ini dia berpunca daripada mana? Daripada cerita-cerita macam ni. Coba kita kena kena pandai bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi membunuh kandungan itu tidak dibenarkan. Termasuk yang dalam kandungan itu, kecuali dalam keadaan darurat. Doktor kata memang tak boleh buat apa, kena gugurkan salah seorang daripadanya. Anak atau ibu. Selalu orang akan pilih anak dalam kandungan. Buang anak tu. Falil walad haqqul hayat. Bagi anak itu ada hak untuk hidup. Walaysa li abihi wala li ummihi ay ya'diya ala hayatihi bil qatl aw al waqt. Haram bagi seorang ayah atau ibu menghalang budak itu untuk terus hidup. Kalau katakan dah jadi dah hidup budak tu, teruskanlah. Tapi alhamdulillah ibu ni selalu dia akan jaga. Dia sanggup walaupun anak tu luar nikah, dia akan jaga. Tapi yang jahat ni bapak yang buat, walaupun dia akan cabut lagi. Itulah masalah. Kita nak tegur macam mana pun, kita kena sama-sama tuan. Orang lelaki ni dia isu dia kena ada satu kajian lah. Kenapa jadi mudah sangat benda tu? Kan? Aduh. Apa? Macam mana? Menggoda? Nasib perempuan tak ada tu. Haji boleh cakap ni sebab perempuan. Kalau ada perempuan dia bangun tu, tidak benar. Berdebat pula macam parlimen kat sini. Tapi sebenarnya dia dua-dua salah. Yang perempuan pakaian, godaan,
bawa budaya-budaya yang pelik-pelik kan. Yang lelaki pula mengambil kesempatan. Semua tu dua-dua terlibat. Itu sebab Allah dalam surah An-Nur tu jelas, ya. Allah bagi tahu orang lelaki pun kena jaga kemaluan ni, orang perempuan pun kena jaga kemaluan ni. Allah sebut wala taqlu auladakum khasyata imlaq. Jangan pula kita ni gugurkan anak, gugurkan kandungan sebab takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi rezeki pada anak itu dan juga kamu. Tidak ada lagi orang miskin disebabkan anak, tuan-tuan. Kadang-kadang disebabkan anak tu kita tambah rezeki. Ya. Cuma kita faham juga kadang-kadang bukan sebab rezeki, kadang-kadang sebab tanggungjawab. Ada orang dia panggil tahdidun nasab. Dia panggil apa? Merancang keluarga ni pun dibenarkan. Tapi ada sebab kenapa dia tak boleh. Mungkin dia tak tanggungjawab untuk anak-anak, dia tak berapa nak pandai. Dia kata yang ada pun dia tak boleh nak cover, dia tak boleh nak catch up, dia tak boleh nak jaga. Tu ada macam tu. Sebab kadang-kadang jumpa ada anak seorang je. Kaya, tapi anak seorang. Dia kata seorang ni pun saya tak boleh nak jaga, Ustaz. Suami isteri mengaku dah. Ada orang 12 orang, okey. Dia itu subjektif. Jadi tak boleh kita nak menghukum semua orang kena sama macam kita, tak. Jadi hukum tu sebab Nabi membenarkan untuk merancang keluarga, tapi kalau dah lekat tak boleh buat apa dah. Contoh dia dah merancang lekat, tak boleh buat apa dah. Jangan digugurkan pula. Macam ada kawan kita juga, dia diikat kandungan. Ikat kandungan ni saya tak tahu apa istilah dia. Diikat ni, ikat rahim. Saluran tu ditutup diikat. Doktor kata insya-Allah lah tak lekat. Lekat juga. Doktor pun pelik, macam mana boleh tembus masuk dalam dia. Tapi lelaki tu bangga pula. Orang kata hebat aku. Ikat-ikat pun boleh pergi lagi dia. Lahir elok-elok budak tu. Sekarang ni budak tu ambil SPM tahun lepas. Alhamdulillah semua A. Punca lepas tu semua A budak tu. Allahu Rabbi. Macam-macam tu kan. Tapi ingat, kalau kita bunuh dengan sengaja, Allah sebut apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila kau bunuh di akhirat, anak ini akan datang tanya, kenapa kau bunuh aku? Walaupun benda tu benih tau, benda tu akan bangkit, akan tanya kenapa kau bunuh aku? Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kau gugurkan kandungan ini? Itu sebabnya dia tak boleh kita takut miskin, ya, takut rezeki itu jadi kecil ataupun makin sukar hidup dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi itu antara benda yang saya lihat perlu kita ambil perhatian dalam isu-isu yang berkaitan tentang penasapan dan juga menggugurkan kandungan. Kita dibenarkan gugur kandungan pertama apabila kandungan akan menjejaskan nyawa si ibu. Dibenarkan. Yang kedua, dibenarkan menggugurkan kandungan apabila doktor mengesahkan bahawa kandungan dalam perut itu dalam keadaan bahaya. Maksudnya dia membesar dalam keadaan yang tak cukup sifat. Dia ada kes-kes tertentu. Doktor nampak, dia scan, ni tak boleh ni. Ni selain daripada mendatangkan mudarat, budak ni kalau lahir pun dia akan jadi masalah. Gugurkan. Doktor menggugurkan. Ya, dua. Nombor tiga, dibenarkan kita untuk menggugurkan kandungan apabila ia sudah pastinya mendatangkan penyakit yang lebih teruk kepada si ibu. Dia datangkan penyakit pula pada ibu tu. Macam contoh, lekat dah. Tengok ibu tu dia punya badan dia tak boleh nak cover. Akan suffer sepanjang 9 bulan mengandung. Doktor akan bagi pilihan sama dia nak teruskan ataupun buang. Sebab dia ada penyakit kan. Tu macam-macam, ada penyakit jantung yang kronik lah. Itu sebabnya Nabi sebut yang dalam hadis, ummuka. Sebab saya ni jumpa dengan doktor-doktor perubatan, doktor-doktor pakar sakit puan. Diorang cerita tau betapa susahnya ibu mengandung gitu. Kita duk tengok yang isteri kita okey, tak ada masalah kan. Sebenarnya ada yang susah. Tepat elok-elok lahir, tak ada masa-masa dia mengandung, sebelum mengandung sihat.
bila mengandung darah tinggi datang, kencing manis datang. Sampai tua dia kencing manis darah tinggi, berpunca daripada kandungan. Ada. Allah. Ada yang kena jantung disebabkan macam-macam. Tu sebab Nabi kata ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Jadi kita ada ibu tuan, jagalah ibu, tanyalah khabar dia. Semoga dengan apa yang kita buat itu sekurang-kurangnya memberikan sedikit orang kata apa, kesan kepada kita dalam hidup kita. Mak kita ni macam-macam tuan-tuan, dia buat kat kita. Cuma kita ni kadang-kadang yalah, manusia, ada dia kesilapan. Nak terasa hati memang akan ada terasa hati, tapi tak boleh buang mak, tak boleh buang ayah. Ya, Allahu Rabbi. Baik. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan buka soalan. Sebab ni pun ada soalan-soalan yang dia minta tanya. At-taswiyah bainahum fil ata'. Sekarang ni kita nak bincang nanti apa hukum kita membeza-bezakan pembahagian hak. Pembahagian hak ni kasih sayang. Yang ni sayang, yang ni tak sayang. Sayang ni dia subjektif. Islam dia tak kira pada sayang tu, dia kira pada ata', pemberian. Contoh, kita ada 2 isteri. Selalu sayang yang mana? Ji. Haji Zah tak kahwin ni. Saya tak buat Ustaz. Contoh. Selalunya orang akan fikir mesti sayang yang baru. Sebab baru. Tu fitrah. Nabi dia sayang dalam banyak-banyak ramai-ramai isteri, ada seorang yang dia sayang, yang hidup ni. Khadijah kalau lawan lah. Khadijah yang paling Nabi sayang. Tak boleh nak sentuh nama Khadijah ni. Tapi dalam ramai-ramai Aisyah Nabi suka balik. Jadi itu kadang-kadang benda-benda macam orang kata apa, sayang ni susah untuk dibahagi-bahagikan. Tapi ata', tu sebab dia hukum dia at-taswiyah fil ata', dalam pemberian. Pemberian tu yang menjadi hukum. Boleh tak kita yang ni kita bagi hadiah besar-besar, yang mahal-mahal. Yang ni murah-murah. Yang ni kita selalu cium. Itu ata', cium dia, peluk dia. Yang ni tengok pun tak. Oh, dia beri kesan tau. Ini benda yang kita akan bincang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya nak buka soalan pada tuan-tuan berhubung isu-isu fix semasa insya-Allah. Baik, ada soalan? Ada orang soalan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum tidak solat Jumaat lebih 3 kali? Atas sebab masjid yang perlu daftar online baru dapat masuk. Sedangkan saya berusaha untuk daftar, tapi tak pernah dapat. Adakah saya menanggung dosa atau AJK masjid yang akan tanggung dosa saya? Aduh lah ya. Tak selesai lagi masalah Jumaat ni korang. Dia orang ni tuan-tuan tak selesai lagi masalah Jumaat. Jumaat ni berebut-rebut tak. Solat fardu tak ada pun. Tak ada berebut dia orang datang. Dia tuan-tuan, solat Jumaat ni memang wajib pada asal. Tak boleh satu hari tinggal pun tak boleh. Tinggal dengan sengaja 3 kali, lebih daripada 3 kali, Allah tak terima dia punya amalan. Tapi nak bagi tahu dalam isu ini lain. Kita ni dilarang untuk solat di masjid jika isu Covid ni tak habis lagi. Jadi musim PKPP ni dia bagi 1/3 je. Macam surau Al-Kausar berapa? Berapa? Jumaat 40. Betul lah sebab kecil. Kecil 40 iyalah sebab ni Selangor. 40 orang kecil. Okey lah tu kan. Yang lain ni macam mana ni Ustaz? Berdosa tak? Tak berdosa sebab kamu ni kena taat pada arahan pemimpin. Jadi bila pemimpin buat arahan macam tu, dia kaedah apa? Tasarruful imam manutum bil maslahah. Bila imam tu dah, pemimpin letakkan hukuman macam tu, undang-undang macam tu, maka ia ada kaitan dengan maslahat.
Kalaulah rapat-rapat semua, maka akan jadi masalah. Ada orang dia samakan, oh datang masjid kena SOP yang tinggi. Pergi ke pasar raya tak ada pula SOP. Lah, rasa dia tak pergi pasar raya kot. Pergi pasar raya, kalau masuk dekat dia punya butik, kalau katakan besar mana, dia bagi masuk dua orang je. Baru ni kawan saya, dia pergi ke JPO. JPO kan outlet kan. Dia pergi dekat mana? Dia pergi dekat Vishashi. Vishashi ni dia ni memang orang minat Vishashi lah. Duit banyak. Gaji dia sebulan 89,000. Tu rezeki dia lah tuan-tuan. Dia pergi Vishashi tu pun dia beli habis dekat 21,000 ringgit. Tepi Vishashi tu ada Gucci. Dia habis kat Gucci 30,000 ringgit. Jadi maknanya hari tu saja dia apa? Dia shopping habis dekat 70,000 ringgit. Itu pun happy. Dia nak pergi lagi dia kata. Sebab murah sangat dia kata. Pening kepala saya. Topi dia pakai, topi. Dia kata dia beli murah Ustaz. Berapa? 2,300. Baik pakai topi Al-Kausar. Sama je. Saya kata apa istimewa topi ni, boleh terbang ke? Tak ada. Topi jenama tu. Dia kata nak masuk Vishashi tu beratur panjang dia. Sebab boleh masuk dua orang. Sama juga SOP. Nak masuk Gucci ada berapa orang. Jadi sama juga macam masjid lagi lah. Masjid ni sebab orang, pertama dia ramai. Lepas tu aircon. Ni antara yang okey ni, kita buka aircon. Banyak masjid surau dia pergi tak buka aircon. Tutup terus aircon. Sebab apa? Pengudaraan. Ada baiknya tak? Jangan pula tutup lah. Marah pula AJK tu. Apa ni jemaah, AJK ustaz beritahu kita habis kami kena tutup. Tak. Terpulang pada masing-masing lah. Cuma ada yang tutup. Lepas tu kita tak tahu orang tu sakit tak sakit. Jadi oleh sebab itu SOP tu lebih baik. Macam Sultan Selangor dia lebih tegas. Sebab apa? Dia takut tersebar. Orang sebandingkan dengan negeri lain. Selangor antara yang paling tinggi. Lepas tu tempat orang berkumpul. Jadi itu sebabnya lebih berhati-hati itu lebih baik. Tak salah. Jadi yang tanggungjawab tu bukannya ADK masjid, bukannya kita tak berdosa, bahkan itu dibenarkan dalam Islam, ya, dibenarkan. Assalamualaikum Ustaz. Ada sahabat kita bila masuk hari Jumaat saja dia tak isi langsung borang online. Adakah dia ini tergolong daripada orang yang memang tidak mahu solat Jumaat? Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita nak solat Jumaat ni kita isi je lah. Terima tak terima, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kena ada tunjuk yang kita tu nak datang masjid. Jangan pula memang awal-awal lagi dah pergi makan roti canai. Dah awal-awal lagi berani gam. Sebab Selangor dia keluarkan hukum tidak boleh solat Zuhur kecuali setelah 30 minit. Sebab tahu dah khutbah 30 minit kena siap. Tu kena faham sendirilah. Tu alhamdulillah. Jadi dia orang kata apa? Benda-benda macam ni kita kena faham dan kita tak perlu pun nak isi. Kalau saya berada dekat Kuala Lumpur, ya. Kawasan kita tahu dah kawasan tu ada berapa orang. Saya tak isi. Sebab saya tahu orang ahli Korea lebih penting daripada saya. So saya tak isi lah. Jadi jangan risau. Bab-bab ni jangan risau. InsyaAllah tuan-tuan, mufti-mufti tu dia dah bincang dumat dah dalam isu ini. Ini soalan yang masuk online. Baik, ada soalan lain? Apa? Apa hukum langgar SOP? Sama hukum dia langgar lampu isyarat. Langgar lampu isyarat akan berdosa apabila ia mendatangkan kemudaratan. Contoh, langgar lampu isyarat, memang dari undang-undang tu memang salah lah. Dari sudut hukum ni, langgar lampu isyarat, tiba-tiba langgar kereta orang ke depan atau langgar orang sehingga mendatangkan mudarat, itu hukumnya haram dan berdosa. Sama juga kita langgar SOP. Langgar SOP salah di sudut undang-undang. Tapi kalau kita langgar, dahlah langgar, penyebab kepada berjangkitnya COVID-19, berdosa semua AJK. Sebab apa? Kita punca. Tapi kalau kita pandai, kita diberikan ruang dan kita ada ruang yang lebih banyak, orang pun datang bertabu-tabu kat luar tu,
Dan pihak Jabatan Agama Islam pun membenarkan kalau sikit-sikit tu jalannya lah, tak apa, bagi kat belakang tepi-tepi ujung-ujung tu boleh. Kalau Jabatan Agama Islam benarkan. Tapi kalau tak dibenarkan, susah juga. Jadi tuan-tuan jangan buat pasal, sebab nanti kan kena tarik balik. Jadi kalau sekarang ni macam mana nak buat? Kalau dia datang, kata tak boleh masuk lah, sebab dah lebih, nanti kan kami kena marah, kami akan dipersalahkan. Lepas tu tuan-tuan kena jaga dalamnya ke keluar? Jaga dalam kan? Jaga dalam je lah. Luar biar kan. Dia orang nak sembahyang kat tepi tu ke, dekat belakang atas pokok ke, terpulanglah dia orang. Bila Jabatan Agama Islam, kenapa tak larang dia orang? Arahan dalam masjid, luar masjid tak termasuk. Jadi dia orang nak kat luar, ada orang dia nak sembahyang. Dah, tuan-tuan jangan sampai bertumbuk pula. IJK masjid ada yang sampai ni lah, silang tu, jomlah kita main tengok siapa kuat. Sudah. Dia pun gigi pun pakai palsu dah. Nak bertumbuk dengan orang muda, tak payah. Bab Jumaat bergaduh-gaduh. Jadi ginilah, kata dah penuh, minta maaf, tak boleh nak buat apa dah. Terpulang, dia orang kan buat sejadah kan. Dia orang nak duduk kat tepi tu ujung-ujung ke. Itu bukan luar daripada kita punya tanggungjawab. Jadi kita pandailah, itu panggil politik dalam menjaga. Tapi yang penting asasnya jangan lebih daripada yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama. Itu bahaya. Dia boleh memberikan kesan pada masjid dan surau. Wallahu a'lam. Cuma selalu saya cakap macam tu lah. Kalau macam UKM tak boleh nak buat apa. Dah tak boleh masuk kan. Dia orang sembahyang kat tepi-tepi ujung, dekat laman-laman tepi. Nak marah? Tak boleh. Jangan marah. Halau bawa senjata api. Siapa sembahyang tembak semua, tak boleh. Tak payah. Orang nak sembahyang, biar dia sembahyang. Cuma dia jagalah jarak tu. Dia sembahyang lantai-lantai. Cuma ada barunya orang tanya, "Ustaz, masjid tu tak benarkan saya. Tak benarkan kami sembahyang. Tapi rumah saya belakang tu. Saya sembahyang dekat pagar rumah saya. Boleh tak?" Tak boleh lah. Dia tak bersambung. Ikut sedap dia kalau habis semua pakat sembahyang kat rumah dia. Tak boleh. Dia kena sembahyang dekat, dia kena bersambung gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan ni? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Dan teruskan berdoa tuan-tuan biar kita ni selamat. Lagi rasa berapa lama lagi kita KPPP? Akhir bulan 8. Doakanlah. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah lepas ni kita dah boleh balik back to normal. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.